Yang di-Pertua, soalan saya soalan nombor 28. Terima kasih Yang Berhormat. Bukan jalan, bukan air. Terima kasih Yang Berhormat. Dalam meniti arus kemodenan revolusi IR 4.0, kerajaan negeri telah memainkan peranan secara aktif dalam membentuk masa depan yang mempan. Dalam usaha memastikan tiada komuniti yang ketinggalan, kerajaan negeri telah memberi tumpuan dalam pembinaan infrastruktur digital yang teguh dan inklusif. Ini termasuk meluaskan akses kepada internet jalur lebar berkelajuan tinggi ke setiap sudut negeri. Selain itu, kerajaan negeri juga telah melabur dalam bidang penyelidikan dan pembangunan, membangunkan hub inovasi dan menyokong syarikat pemula ataupun startups serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS). Dan dengan menyediakan sumber dan insentif yang diperlukan, kerajaan negeri telah merangsang penciptaan teknologi, produk dan perkhidmatan baru yang akan memacu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan. Dalam bidang pendidikan pula, kerajaan negeri telah memperkenalkan satu program baru iaitu 42 Penang. Satu program pendidikan percuma kepada rakyat yang ingin meneroka bidang kemahiran digital. Program ini akan menjadi penggerak dalam membangunkan kemahiran digital dan menyumbang kepada teknologi inovasi di Pulau Pinang berdasarkan pada model pembelajaran Ecole 42 yang telah berjaya di seluruh dunia yang berasal daripada negara Perancis. Memanfaatkan kuasa teknologi adalah penting dalam proses pendigitalan sektor awam bagi meningkatkan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai inisiatif ke arah mendigitalkan perkhidmatan kerajaan secara atas talian. Sehingga kini sebanyak 113 inisiatif pintar sedang diusahakan bagi mencapai matlamat menjadikan Pulau Pinang sebagai salah satu negeri bertaraf antarabangsa. Kesemua inisiatif ini telah didokumentasikan di dalam agenda Negeri Pintar Pulau Pinang yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri pada 8 Disember 2021. Selain itu, dokumen ini turut menyediakan rangka kerja bagi pembangunan negeri pintar di Pulau Pinang bagi merealisasikan visi Penang 2030. Antara inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri adalah aplikasi Penang Smart Parking yang dilancarkan pada 19 Ogos 2019 dengan matlamat untuk menukar kaedah pengurusan parkir di bawah PBT menggunakan teknologi. Kerajaan negeri juga telah melancarkan inisiatif cashless ataupun tanpa tunai di pasar awam di seluruh Pulau Pinang pada 18 Julai 2020 dengan kerjasama 17 institusi kewangan untuk menggalakkan migrasi ke semua pengusaha pasar awam di seluruh Pulau Pinang ke arah penggunaan e-pembayaran. Susulan daripada kejayaan pelaksanaan di pasar awam tersebut, satu dasar untuk mewajibkan penggunaan perkhidmatan e-pembayaran sebagai salah satu platform terimaan hasil bagi semua jabatan dan agensi kerajaan negeri telah pun diluluskan oleh pihak berkuasa negeri pada September 2020. Pelaksanaan inisiatif ini bertujuan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan negeri dapat dipertingkatkan selaras dengan hasrat kerajaan negeri untuk membentuk sebuah negeri pintar bertaraf antarabangsa. Inisiatif yang dilaksanakan kerajaan negeri ini telah membuahkan hasil di mana Pulau Pinang telah mencatatkan penggunaan transaksi tanpa tunai kedua tertinggi di Malaysia mencecah 90% sehingga Oktober 2023 menurut syarikat Paynet Sdn Bhd dalam majlis penyampaian hadiah kempen cashless boleh 3.0 yang telah dianjurkan pada Oktober 2023. Soalan terakhir Yang Berhormat, bagi memastikan Pulau Pinang terus membangun dengan berjaya dan cemerlang di masa akan datang, tumpuan harus diberikan kepada pendidikan dan pembangunan tenaga kerja dengan tumpuan kepada pendidikan STEM ataupun sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Serta bidang pendidikan dan inovasi khususnya dalam teknologi baru seperti AI, kecerdasan buatan, tenaga boleh diperbaharui ataupun renewable energy dan juga bioteknologi. Untuk terus menggalakkan perkembangan usahawan dan ekonomi digital di Pulau Pinang, persekitaran yang kondusif untuk syarikat pemula dan usahawan teknologi juga adalah penting. Antara aspek lain yang diberi penekanan oleh kerajaan negeri adalah penyediaan infrastruktur digital dan akses jalur lebar untuk menyokong perkembangan digital di negeri ini. Selain itu, kerajaan negeri juga akan melihat kepada penggalakan inisiatif perkongsian awam swasta bagi memupuk kerjasama antara sektor awam dan swasta. Terima kasih Yang Berhormat.
Terima kasih. Soalan tambahan? Satu. Itu, ya. Terima kasih kepada Tanjung Bunga. Soalan saya adalah juga balik kepada MyKadun, yang aplikasi yang telah disediakan oleh Digital Penang. So, boleh bagi satu tahu tentang status pelaksanaan aplikasi ini, sejauh mana ia diguna pakai di setiap pusat khidmat dan serta apa isu-isu yang dihadapi semasa penggunaan aplikasi tersebut. Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai aplikasi MyKadun yang telah dilaksanakan oleh Digital Penang, setakat ini semua 40 kadun telah pun dihubungi untuk mendapatkan temujanji untuk membuat demo sistem tersebut, dan kemudian 37 daripada 40 kadun itu sudah menjalani proses rollout. Aktiviti rollout ini melibatkan demo serta pendaftaran akaun pengguna. Dan 23 kadun pula telah menjalani proses latihan, dan di mana satu sesi latihan berpusat telah diadakan di bilik latihan digital Penang pada 26 Oktober 2023. Bagi kadun yang tidak terlibat dalam sesi latihan bersemuka akan menggunakan modul latihan secara maya. So kita boleh buat secara online ataupun secara in person juga. Dan selain daripada itu, Digital Penang pun ada mewujudkan satu saluran WhatsApp channel yang dipanggil Bulletin MyKadun bagi tujuan hebahan maklumat mengenai sistem MyKadun tersebut, dan seramai 58 pegawai telah pun didaftarkan dalam saluran tersebut buat masa ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ahli yang berhormat.